untuk saham akhirat kita. Hak Nabi kata, apabila mati seseorang anak Adam itu, maka terpotonglah ia dengan urusan dunia kecuali 3 perkara. Ni kena buat ni. Kena usaha sungguh-sungguh kita ni. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Buatlah sedekah. Saham wakaf mana-mana, masjid, surau, madrasah, sekolah, pondok. Buat tuan-tuan. Supaya apa? Supaya orang guna sekolah tu, supaya orang guna masjid tu, selama orang guna, pahala tu penuh masuk ke kita. Banyak tuan-tuan. Lepas tu yang kedua, ni saya ringkas ni sebab cerita dah sebelum ni. Yang kedua, ilmu yang mendatangkan manfaat. Ada sikit, ajar sikit. Ada banyak, ajar banyak. Lepas tu turun-temurun tuan-tuan. Orang dia beramal ilmu yang kita bagi tu, maka tuan-tuan selama tu lah akaun kita masuk. Walaupun kita sudah mati. Allahu Akbar tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan, apa benda? Anak yang soleh. Anak yang soleh. Kita semua ada anak tuan-tuan. Sebab tu pastikan anak kita ni biar jadi saham akhirat kita tuan-tuan. Ini amanah Allah, penyejuk mata hati kita tuan-tuan. Kita tengok muka anak kita seronok rasa tuan-tuan. Balik penat-penat tengok muka anak seronok tak? Balik kerja penat ni, buka pintu tengok anak senyum tuan-tuan. Seronok tak? Hilang penat kita. Jalan jam tertekan tadi. Buka pintu tengok muka anak, hilang semua. Tengok anak. Tapi ingat tuan-tuan, kita bukan nak seronok di dunia saja. Kita nak biar kita seronok sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni misi kita. Ni misi kita yang mesti kita buat pada hari ini tuan-tuan. Nak pastikan anak kita ni anak yang soleh, yang boleh support kita walaupun kita dah mati. Yang ingat pada kita walaupun kita dah mati, dia tetap ingat pada kita. Dia baca Quran, dia sedekah. Dia buat amal kebajikan. Anak istimewa anak ni tuan-tuan. Tanpa dia niat sampai pada mak ayah dia. Tu hebat anak. Hebatnya seorang anak, bila mana dia beramal dengan amalan kebajikan, dia baca Quran, dia bangun tahajud waktu malam, dia puasa, dia keluar zakat, dia sedekah, seumpamanya pahala sampai tak share pada mak ayah. Pahala tanpa dia niat sampai pada mak ayah. Kalau kita kawan mati, kita nak hadiahkan pahala sana, kena niat dulu. Niat pada kawan kita, baru sampai. Tu pun khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama kata tak sampai, dia kata. Ada juga kata tak sampai. Tapi kita ambil hak kata sampai lah. Kita mati seseorang, kita pun Al-Fatihah, kita hadiah. Kita pegang hak mana tu? Kita pegang hak kata sampai lah. Macam tu. Tapi anak tanpa dia niat, dia buat baik, pahala sampai pada mak ayah dia. Seronok tak? Jadi mak ayah yang memiliki anak macam tu, seronok tuan-tuan. Sejuk perut mak ayah kita tuan-tuan. Penuh jaga kita, penuh tak tidur malam dengan sebab kita. Tiba-tiba tuan-tuan berbala, pahala sampai. Allahu Akbar. Anak punya kerja tuan-tuan. Dia ingat peranan mak ayah. Apa perkara tadi? 3 perkara. Hak ni hak tak putus tuan-tuan. Okey, tu akhirat lah tu. Maknanya dunia hak setakat di dunia. Akhirat walaupun kita mati, dia bersama dengan kita, berterusan sampai bila? Sampai kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Makin lama makin hebat, makin hebat, makin hebat, makin hebat. Makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat. Di mana tu? Di dalam syurga. Kita hari ni kalau makan apple yang ni rasa macam ni, besok makan macam tu juga rasa. Di syurga, kalau kita nak makan apple di syurga, ulama ada bagi tahu tuan-tuan, kalau kita makan satu-satu buahan di syurga, makan kali pertama sedap tak? Makan kali kedua bertambah sedap. Ya Allah tuan-tuan. Ada tak di dunia macam tu? Tak ada. Hebat tuan-tuan. Makan kali ketiga lagi sedap. Lagi sedap. Tak sama dengan yang pertama. Ya Allah. Lepas tu hebatnya dia tak ada kecil, tak ada berak sana. Makan banyak pun tak keluar balik. Hebatnya. Itulah nak jadi ahli syurga tu. Yang hari ni duk kaluk ribut benda-benda haram hari ni.
Hak Allah Ta'ala kata haram, dia nak buat juga. Arak tu haram di dunia. Kat mana boleh minum arak? Di syurga ada sungai arak. Minumlah. Minum di sana. Hari ni tak boleh. Pasal apa? Ni dunia. Allah Ta'ala uji kita pada hari ni. Boleh sabar tak? Kalau boleh sabar, insya-Allah di syurga nanti minum arak sedap tuan-tuan. Rasa mana macam mana sedap? Tunggulah. Tunggu dan lihat, kita minta kita ni ahli syurga tuan-tuan. Kita minta macam tu. Okey, tengok. Yang malam ni pula. Malam ni sebagai dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafirun minha syurbata ma'in." Artinya, jika ada di dunia itu menyamai pada sisi Allah Ta'ala sebelah sayap nyamuk, nascaya tiada memberi minum ia akan kafir daripadanya sekalian minum air. Tuan-tuan, kalau dunia ni tuan-tuan ada manfaat tuan-tuan, ada nilai tuan-tuan di sisi Allah Ta'ala, maka pendek kata tuan-tuan, kalau ada dunia ni tuan-tuan, sebab tu di sisi Allah Ta'ala dunia ni tak ada apa tuan-tuan. Kita semayang di dunia ni tuan-tuan, ada cacat dah Allah Ta'ala. Kita semayang pun tak ada apa tuan-tuan pada Allah Ta'ala. Kalau kita tak semayang, tak ada apa pada Allah Ta'ala tuan-tuan. Cuma Allah Ta'ala buat macam tu tujuan mana? Ada perintah, ada larangan, supaya kita jadi hamba yang taat dan patuh perintah Allah. Tapi kalau kita tak patuh sekalipun, ada cacat daripada Allah. Tak pernah ada cacat. Allah Ta'ala tetap maha kaya tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kita pada hari ni tuan-tuan, jangan nampak nilai dunia ni tuan-tuan segala-gala. Kenapa? Kerana dunia ni tak ada apa tuan-tuan. Tapi kalaulah dunia yang direbut oleh golongan kafir itu tuan-tuan, sampai satu tahap tidak ada halal dan haram tuan-tuan, nascaya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan, tak bagi apa-apa pada golongan kufar tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dunia ni ada manfaat dah tuan-tuan. Tapi dengan sebab dunia ni tak ada nilai tuan-tuan, orang kafir kerja kuat maka dia dapat, orang Islam kerja kuat dia dapat tuan-tuan. Maka berlumba-lumba hari ni tuan-tuan. Kalau orang Islam malah ketinggalan, orang kafir rajin dia duduk depan tuan-tuan. Tu dunia tuan-tuan. Tapi akhirat ni lah hak kita nak cerita tuan-tuan. Nilai di sisi Allah Ta'ala yang sebenar-benar nilai ialah nilai akhirat. Kehidupan sebenar di sisi Allah Ta'ala ialah kehidupan di akhirat. Tu nilai hak kita kena rebut tuan-tuan. Hak orang kafir tak rebut pada hari ni, dengan sebab rosak akidah, maka kita kena rebut tuan-tuan. Kita kena rebut tuan-tuan. Pasal nilai sebenar kita di akhirat, bukan di dunia tuan-tuan. Nilai kita di akhirat, bukan nilai di dunia. Sebab itulah hadis seterusnya Nabi kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bermula dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Tengok, dunia ni tuan-tuan penjara bagi orang beriman. Nak buat ni kena tengok dulu, halal ke haram ni, perintah ke larangan ni, boleh ke tak boleh ni. Pasal apa? Pasal kita ni duduk dalam penjara. Ada undang-undang tak? Ada undang-undang. Tak boleh buat semendang-wenang. Orang kafir membujur lalu melintang patah, halal haram pinggang yang sama, dalam mangkuk yang sama, tak ada masalah. Tidak ada halal dan haram. Kita tak boleh. Sebab tu Nabi bagi tahu pada kita, di dunia ni merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman pada Allah, dan syurga bagi orang kafir. Syurga kita mana? Yang Muslim mukmin, syurga kita di akhirat. Dunia ni macam duduk dalam penjara. Nak buat itu kena tengok undang-undang dulu. Kena tengok dulu. Dalam Quran kata macam mana? Dalam hadis kata macam mana? Boleh ke tak boleh? Halal ke haram? Tak boleh. Tuan-tuan, main langgar-langgar tak boleh tuan-tuan. Kan kita ni duduk bumi Allah, duduk menumpang bumi Allah. Tak cukup dengan kita ikut ideologi kita sendiri. Kena ambil undang-undang
undang-undang Allah Ta'ala juga. Pasal ni penjara, tuan-tuan. Penjara. Ada masuk waktu solat, kena semayang kita, tuan-tuan. Bukan suka-suka je nak semayang, janji cukup 5 waktu je. Boleh macam tu? Subuh pukul 9. Boleh macam tu? Tak boleh. Ni dalam penjara ada undang-undang. Waktu makan, ni dia. Waktu tidur, ni dia. Waktu main, ni dia. Pasal ada undang-undang, kita duduk dalam kawalan. Begitulah kita hamba pada Allah. Kita kena urus kehidupan kita. Masa solat ada waktu dia. Subuh ada waktu dia. Zuhur ada waktu dia. Seterusnya 5 waktu ada. Tu bagi Muslim mukmin. Orang kafir tak ada apa, tuan-tuan. Hidup dia semata-mata untuk berseronok-seronok, tuan-tuan. Kan sana, kan sini, tuan-tuan pergi, tuan-tuan. Bulan ni pergi negara ni. Bulan depan pula pergi negara ni. Sana sini. Orang Islam walaupun kita berjalan juga, tapi misi kita pergi negara ni tengok kebesaran Allah Ta'ala. Tengok, pergi sini, Allahu Akbar. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melancur juga kita pergi. Tapi nilai yang berbeza kita bawa. Muslim mukmin, tuan-tuan. Seterusnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Artinya dunia itu ditinggalkan akan dia. Itu dunia. Dunia ni ditinggalkan dia dan jauhkan akan dia. Sepatutnya kita kena tinggal dunia dan kita kena menjauhi dunia, tuan-tuan. Maksudnya jangan ambil dunia letak di dalam hati kita. Sekadar mana? Sekadar duduk di tepi-tepi kita, duduk tangan sudah, jangan duduk di hati. Ada satu doa pernah saya baca sebelum ni, tuan-tuan, yang dibaca oleh tuan guru saya masa belajar di pondok dulu. Dia baca doa macam mana? Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dunia ini sekadar duduk di tangan-tangan kami. Dan jangan kamu jadikan dunia ini duduk bertahta di hati kami. Maknanya dunia ni sekadar duduk di tangan sudah, tuan-tuan. Jangan sampai bawa ke dalam hati, sampai kita duk fikir dunia, mimpi dunia, tuan-tuan. Jangan sampai tak tu. Sekadar mana? Sekadar habis buat urusan dia, tinggal. Biar macam tu. Jangan sampai bawa sampai dalam tidur, mimpi dunia, tuan-tuan. Jangan sampai tak. Jangan sampai duduk dalam solat, duk cerita benda dunia. Tu yang jadi 3 ke 4 rakaat ni, kita sedang ditipu oleh dunia. Kerana apa? Kerana dunia masuk dalam hati kita, merosakkan ibadah kita. Keliru kita. Berapa kali dah sujud ni? Jadi keliru. Sepatut sujudnya ada 2. Lalas